Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton cerita-cerita di sebalik berita. Pastinya untuk waktu ini kita menantikan jika ada perkembangan terkini sidang media ataupun sidang akhbar yang akan disampaikan. Yang pertamanya daripada Kementerian Pertahanan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, tetapi kami dimaklumkan hanya akan ada tiada PC ataupun tiada sidang media yang akan dilakukan untuk hari ini, tetapi mungkin akan ada kenyataan media, dan kalau ada kenyataan media itu akan kami kongsikan kepada anda. Dan yang kedua pastinya sidang media ataupun sidang akhbar oleh Kementerian Kesihatan Malaysia oleh Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah terkait dengan situasi terkini COVID-19 di seluruh negara dijadualkan pada jam 5.30 petang, dan pastinya kami akan membawakan secara langsung dan juga perkembangan terkini berkaitan dengan PC ataupun sidang media, sidang akhbar oleh KKM itu. Dan yang pastinya untuk cerita pada ketika ini kita nak memberi fokus masih lagi kepada rakan-rakan kita yang berada di Pantai Timur kerana musibah ataupun bah banjir masih lagi berlaku ataupun melanda di beberapa kawasan. Kalau saya boleh petik di portal bencana Pusat Kawalan Bencana Negara seperti yang anda boleh saksikan ini adalah angka-angka ataupun data-data yang dikongsikan oleh portal bencana ini. 3 negeri masih lagi digenangi air beberapa kawasan, antaranya Kuala Krai, Pasir Mas, Tanah Merah di Kelantan, dan juga Terengganu, Besut, Dungun, Hulu Terengganu, Kemaman dan juga Sitiu itu di Terengganu. Dan kalau anda boleh lihat, kalau ikut pecahan keluarganya, 501 keluarga di Kelantan, Pahang 2 buah keluarga, Terengganu 991, manakala kalau dipecah dan juga diperincikan mengikut mangsa pemindahan 1392 di Kelantan, Pahang 13, Terengganu 4139. Dan saya nak terus bersama dengan salah seorang wakil Esrawani di Terengganu, Nur Fazla Ali. Kalau diikutkan di angka di portal bencana ini 4139, saya pasti Fazliza ada angka terkini dan juga status terkini. Kalau diikutkan dalam crossover ataupun lintas langsung Fazliza pada tengah hari tadi dan juga pada sebelah petang, lebih kurang pada jam 3 petang tadi, Faz ada berkongsi tentang secara keseluruhannya perkembangan banjir di Terengganu semakin pulih. Mungkin ada angka-angka terkini yang boleh dikongsikan secara spesifik ataupun secara terperinci daripada Terengganu, secara khususnya bila kita bercakap tentang perkembangan banjir. Baik, terima kasih Fauzi di Kuala Lumpur. Betapa saya merindui matahari, Fauzi. Begitulah dengan pakaian yang saya pakai hari ini pun tertera perkataan itu, Fauzi. Dan begitulah juga keadaan cuaca di Terengganu ketika ini, di mana sejak pagi tadi ianya beransur cerah dan membolehkan sebahagian besar mangsa yang terjejas itu pulang ke kediaman masing-masing. Dan setakat ini 2 daerah di Terengganu masih terjejas, iaitu daerah Kemaman dan Dungun, manakala daerah Sitiu dan juga Hulu Terengganu telah pulih sepenuhnya. Baik Fauzi, menerusi statistik terkini, seramai 4,139 orang mangsa melibatkan 991 keluarga masih terjejas, dan sebanyak 27 PPS masih diaktifkan bagi menempatkan mangsa di dua-dua daerah berkenaan. Ketika ini juga seramai 3,625 mangsa masih terjejas di Kemaman, berbanding lebih 7,000 mangsa yang terjejas pada sebelah pagi tadi. Manakala jumlah mangsa di Dungun juga turut menunjukkan penurunan dan kini seramai 514 mangsa masih berada di pusat pemindahan. 145 keluarga itu masih ditempatkan di 13 PPS. Okey Fauzi, ini merupakan hari keempat saya berkampung di Kemaman, di mana kita tahu daerah Kemaman ini merupakan daerah yang paling teruk terjejas menerusi gelombang banjir keempat yang melanda Terengganu sejak Khamis lalu. Dan seperti yang saya janjikan, saya akan berkongsi perkembangan terkini khususnya di kawasan-kawasan pendalaman di daerah Kemaman, kerana sebelum ini saya tidak dapat masuk ke kawasan berkenaan kerana kekangan laluan yang dinaiki air dan sebagainya. Itu agak merisikokan kami sendiri untuk sampai ke kawasan-kawasan yang terjejas. Namun cuaca yang cerah pada hari ini membolehkan saya dan juga juru kamera Yusof Muhammad Ali masuk ke kawasan-kawasan yang terjejas dengan banjir ini, khususnya Fauzi di kawasan Air Putih dan juga di Telandas. Di mana hasil tinjauan yang saya lakukan pada sebelah pagi tadi, Fauzi, jambatan Telandas yang sebelum ini sering dinaiki air dan menerusi gelombang banjir ini telah 2 kali jambatan itu tenggelam, di
di mana jambatan itu merupakan jambatan penghubung pada penduduk untuk ke pusat bandar dan sebagainya. Namun pada hari ini ianya kembali surut dan juga kawasan-kawasan yang terjejas pada sebelum ini juga Fauzi, air di kawasan-kawasan terjejas itu juga semakin surut dan itu berkemungkinan besar bila keadaan cuaca ini telah kembali pulih ataupun tiada lagi hujan ataupun fenomena air pasang besar ini, sebahagian besar jumlah-jumlah itu akan terus menurun dan mangsa boleh kembali ke rumah masing-masing, Fauzi. Faziza ataupun lebih mesti kalau kita panggil Mekja. Mekja tadi ada katakan rindu nak tengok matahari dan harap-harap dan hari ini sehinggalah hari-hari esok dan hari yang berikutnya cuaca agak baik, diharapkan cuaca baik di negeri Terengganu dan juga di Pantai Timur secara khususnya. Bila mana kita bercakap supaya perkembangan banjir di negeri Terengganu dan juga beberapa negeri lain di Pahang dan juga di Kelantan semakin pulih. Kalau diikut dalam laporan berita dan juga litas langsung sebelum ini, Mekja ada kongsikan tentang kebimbangan orang ramai penduduk yang mana ada yang mengatakan mereka risau tentang harta benda ataupun berlaku kecurigaan bila mana mereka berpindah di pusat pemindahan banjir. Mungkin boleh dikongsikan sedikit jaminan ataupun mungkin nasihat daripada Ketua Polis Terengganu yang telah pun ditemubual oleh Mekja sendiri. Okey Fauzi, kita tahu seperti di daerah Kemaman ini Fauzi, di mana paling ramai mangsa yang terjejas sebelum ini sehingga mencecah 7,000 mangsa dan pastinya kebimbangan itu lahir daripada penduduk-penduduk yang terjejas ini bila untuk meninggalkan rumah dalam tempoh yang agak lama di mana 5 hari ketika ini untuk melihat rumah mereka dan sebagainya, kerana boleh dikata ada sebahagian penduduk Fauzi dia hanya berpindah ke pusat pemindahan banjir hanya selai sepinggang kerana tidak sempat untuk menyelamatkan harta benda bila paras air naik mendadak. Dan menerusi perkongsian daripada Ketua Polis Terengganu Datuk Rosli Cik, dia pihaknya memberi jaminan penduduk yang terjejas ini tidak perlu risau kerana pihak polis sentiasa melakukan kawalan dan rondaan khususnya di kawasan-kawasan kediaman yang dinaiki air. Justru itu para penduduk yang terjejas walaupun terpaksa berada dalam tempoh yang lama di pusat pemindahan tidak perlu khawatir kerana kediaman mereka selamat. Dan boleh amaran juga kepada penjenayah-penjenayah ataupun pencuri yang ingin ataupun berhasrat untuk melakukan sedemikian, pergerakan mereka sentiasa diawasi dan dikawal oleh pihak-pihak polis yang sentiasa berada di mana-mana, dan itu sekaligus menutup peluang kepada kes-kes jenayah ini berlaku pada musim bencana banjir ini, Fauzi. Mekja, ada satu laporan ataupun artikel yang dikongsikan oleh Mekja berkaitan dengan bila mana bercakap tentang banjir ini ada saja jalan keluar ataupun alternatif yang diambil oleh penduduk. Misalnya khususnya bagi Encik Abu Bakar Cik Ahmad, iaitu seorang peternak haiwan. Bila mana ketika berdepan dengan masalah banjir, Encik Abu Bakar ini peternak ayam di Kampung Batu 16 di Kemaman membina reban terapung. Mungkin boleh dikongsikan sedikit ceritanya. Okey Fauzi, walaupun keadaan cuaca di Kemaman khususnya ketika ini bertambah baik, bagaimanapun ada sebilangan rumah penduduk-penduduk masih ditenggelami air. Seperti di Kampung Tebak ini Fauzi, di mana rumah yang dihuni pasangan warga emas ini masih ditenggelami air lebih daripada 1 meter. Dan pengalaman saban tahun berdepan dengan bencana banjir ini membuatkan pasangan ini lebih bersedia untuk menghadapi sebarang ancaman banjir, dan mereka juga melakukan aktiviti menternak ayam Fauzi. Dan bila seringkali rumah dinaiki air, pastinya mereka bimbang jika haiwan-haiwan ternakan ini dihanyutkan air dan mati terkorban dan sebagainya Fauzi. Justru itu saya boleh katakan mereka ini sangat kreatif dan mencari pelbagai alternatif bagi selain menyelamatkan harta benda, mereka juga mementingkan haiwan peliharaan mereka ini kerana itu juga merupakan sumber pendapatan mereka. Seperti yang Fauzi katakan tadi, di mana Encik Abu Bakar ini dia menyediakan rebang ayam terapung bagi menempatkan lebih 100 ekor ayam. Bagaimanapun musibah banjir yang melanda pada kali ini dikatakan berlaku agak teruk dan mereka tidak jangka ianya paras air akan naik secara mendadak Fauzi, dan hampir 57 ekor ayam ternakannya telah terkorban, dan kita ikuti luahan daripada peternak ayam ini Fauzi. Mana setiap tahun tu memang ada banjir. Mana sejak saya duduk sini tu 4 tahun lebih tu memang kena banjir semua sini. Cuma 2016 tak ada banjir. Setelah mana sepah pada gini 2017 tu kemari memang setiap tahun memang ada banjir. Ayam terbang ni sebanyak 57 ekor. Bukan tak mana tak masuk yang kecil.
Yang besar saja. Yang merah tu dia dekat padang tu, pada bola tu. Dia tak balik. Tu untuk tahun ni 5 Untuk tahun ni. 5 sebelum ni Sebelum ni tak masalah. Mana dah selamat. dah selamat. Tahun ni apa dah selamat? Dia pasal dia main padang bola. Kita lepas pagi tu, dia pergi tu, kita tak suka kain naik. Jadi air tu mendadak naik. Tengok mula seladah air putih tu. Macam tu lah. Gelang habis kereta, motor, benda rumah. Mula tak nampak bumbung. Baik Fauzi, ini merupakan hari kelima bencana banjir ini melanda di negeri Terengganu. Saya juga sempat membuat tinjauan di beberapa PPS sebenarnya, dan antara keluhan dan luahan-luahan daripada penduduk di PPS ini, Fauzi, mereka merindu aktiviti untuk memasak, bergotong royong memasak dan melakukan aktiviti bersama kerana dapat mengeratkan hubungan sesama mereka. Namun mereka sedar ketika ini mereka tidak dapat melakukan aktiviti-aktiviti itu semua kerana kita masih berdepan dengan pandemik COVID-19. Di mana mereka juga berkongsi walaupun pada mulanya agak sukar untuk mematuhi SOP-SOP yang telah ditetapkan, namun itu bukanlah alasan untuk mereka mengabaikan ataupun sebaliknya, Fauzi. Dan kita tahu bila pandemik ini melanda pada Mac, dan itu mungkin membolehkan mereka telah terbiasa untuk memakai face mask, sanitizer dan sebagainya. Sebenarnya Fauzi, untuk masuk ke PPS ini bukanlah perkara yang mudah walaupun bagi petugas media sendiri, Fauzi, di mana setiap PPS yang untuk kita masuk itu kita perlu menjalani ujian yang sama seperti masa-masa yang terjejas, dan boleh dikatakan setiap jam suhu kami juga diambil kerana mereka tidak mahu merisikokan kepada penduduk-penduduk yang terjejas ini, kerana kita tahu ada sesetengah PPS ini menempatkan mangsa yang ramai dan mungkin akan berlaku jangkitan dan sebagainya walaupun bukan daripada COVID-19, mungkin simptom-simptom demam ataupun sebaliknya. Jadi bagi mengelakkan perkara-perkara berkenaan, mereka telah mengambil langkah awal. Jika ada mangsa-mangsa ini yang mengalami gejala demam, batuk dan sebagainya, mereka akan diasingkan terlebih dahulu, dan itulah antara SOP-SOP yang dilakukan di PPS di negeri ini, Fauzi. Okey, secara ringkasnya sebelum kita nak berehat, mungkin Meja boleh kongsikan untuk selepas ini mungkin ada perancangan untuk hari esok, ke mana lagi tinjauan yang ingin dilakukan untuk Meja dan juga juru kamera? Okey, Fauzi, saya difahamkan Perdana Menteri akan turun ke Kemaman untuk melihat lokasi-lokasi banjir ini. Bagaimanapun kami belum dapat pastikan di kawasan mana Perdana Menteri akan berkunjung dan apa yang terkini yang akan dibawakan oleh Perdana Menteri itu kami belum dapat perincikan lagi setakat ini, Fauzi. Dan saya mempunyai perancangan di mana saya akan membawakan kisah-kisah penduduk yang merindui aktiviti-aktiviti di pusat pemindahan banjir ini, selain apabila mereka tidak dapat melakukan aktiviti seperti kelaziman dan bila berada di rumah perlindungan kedua ini setiap kali bencana banjir melanda, Fauzi. Okey, baiklah, terima kasih kepada Nur Fazilah Ali ataupun Meja dan juga juru kameranya Muhammad Yusof Ali atas juga perkongsian dan juga perkembangan terkini situasi banjir khususnya di negeri Terengganu. Kalau boleh saya nak share sedikit saja angka berkaitan dengan laporan terkini kejadian bencana di seluruh negara sehingga jam 4 petang tadi. Terengganu dilaporkan secara khususnya yang masih lagi terjejas adalah 2 daerah. Pusat pemindahan dibuka adalah 27, keluarga adalah 991, menjadikan mangsa 4,139. Sekejap nanti selepas daripada berehat ini saya akan kongsikan kenyataan dan juga laporan terkini berkaitan dengan kejadian bencana khususnya di Pantai Timur selepas ini.